Hai, okay, berjumpa kita lagi untuk video yang seterusnya. Okay, so hari ini kita sambung kepada subtopik yang sebelum ni lah. Okay, masih lagi bab yang pertama, pengurusan. Okay, di bawah kepimpinan bahagian ataupun siri yang ke-13. Okay, di mana kita masih lagi di bawah subtopik pasukan. Okay, kalau kata dalam pasukan, video sebelum ni kita tengok kepada apa yang dimasukkan dengan pasukan dan juga apa kepentingan pasukan. Okey, tapi untuk kali ini kita tengok kepada proses pembentukan pasukan. So ini objektif dia. So diharapkan pelajar-pelajar dapat menjelaskan proses pembentukan pasukan yang meliputi pembentukan ataupun forming, peributan, storming, penyesuaian atau norming, pelaksanaan, performing dan penangguhan adjourning. Okey, so ini merupakan fakta khusus untuk proses pembentukan pasukan. Okey, dan sekali lagi cikgu ingatkan, jika soalan berkaitan dengan proses, sila ikut urutan dengan betul. Okey, so pembentukan, peributan, penyesuaian, pelaksanaan dan juga penangguhan. Okey, so ini 5 proses pembentukan pasukan. Okey, seperti yang kita cakap tadi, itu pembentukan sehinggalah kepada penangguhan. Okey, so kita akan tengok satu persatu setiap proses tersebut. Okey, yang pertama proses pembentukan ataupun forming. Okey, di mana peringkat pengenalan dan penerimaan ahli antara satu sama lain. Okey, pembentukan di mana ni proses permulaan mula-mula, so ahli-ahli dia akan berkumpul. Okey, dan kenal antara satu sama lain. Okey, so di peringkat ini setiap ahli akan mengenal pasti dan mempelajari pelakuan yang diterima oleh pasukan. Okey, so biasanya kalau kata pembentukan pasukan yang first ni, so mungkin ahli tu daripada pelbagai background, latar belakang dan sebagainya lah. Okey, so kat sini masing-masing dia akan berkenalan antara satu sama lain dan cubalah untuk mempelajari pelakuan yang boleh diterima oleh pasukan. Okey, wujud ketidakpastian yang tinggi tentang matlamat, kuasa dan juga hubungan. Okey, pada peringkat yang pertama ni, ahli-ahli yang berkumpul tu mungkin akan tertanya-tanya lah. Okey, pasukan ini ditubuhkan untuk apa? Okey, apa kuasa, apa hubungan dan sebagainya. Penekanan perlu diberi kepada orientasi dan juga penyesuaian diri. So, aktiviti dilakukan pada peringkat pertama pembentukan ni lebih kepada orientasi lah. Okey, mengenal antara satu sama lain dan memastikan ahli-ahli itu dapat menyesuaikan diri dalam tim ataupun pasukan yang telah dibentuk. Okey, peringkat yang kedua ataupun proses yang kedua ialah peributan ataupun storming. Okey, apa yang dimasukkan dengan peributan ni? Okey, merujuk pada pertelingkahan dan juga persaingan akan wujud. Akan wujudlah orang kata persaingan sebab ahli datang daripada pelbagai. So ahli akan berasa kekurangan dalam kemajuan pasukan. So timbul permasalahan tentang siapa yang jadi ketua, apa peranan yang harus dimainkan serta peraturan-peraturan yang wujud. So kat sini masing-masing tanyalah, bila masuk dalam satu tim siapa ni? Ketua. Apa tugas yang perlu dilakukan, peraturan-peraturan yang ada. So kat sini dia akan wujud konflik kerana pada masa ini sebarang masalah tidak mudah diterima. Peringkat yang kedua ni peringkat yang agak kata susah sikit. So masing-masing dia akan cuba tunjukkan diri masing-masing untuk kata memastikan ahli-ahli lain dapat menerima dia dan sebagainya. Masalah ini akhirnya akan diselesaikan bila semua permasalahan dapat diselesaikan. So bagaimana kita nak selesaikan permasalahan ni? Biasanya melalui sistem demokrasi lah. So kita mungkin yang biasa kita buat lah kalau kata macam kita nak tumbuhkan kelab persatuan dan sebagainya. So pada peringkat ini kita akan nanti adakan sesi lantikan AJK dan sebagainya. Kita akan nanti siapa yang jadi ketua. Kalau kita tumbuhkan tim bola, siapa yang jadi kapten dan sebagainya. Kat sini semua masalah akan diselesaikan dan akan diberitahu lah. Sebab apa tim ini diwujudkan ataupun pasukan ini diwujudkan. Peringkat yang ketiga ialah penyesuaian ataupun norming, iaitu peringkat harmoni wujud bila semua permasalahan dan konflik yang timbul telah diselesaikan. Yang ketiga ni kita dah settle sesi AJK, pelantikan AJK dan sebagainya. So kat sini dia dah reda dah peringkat yang ketiga ni. So ahli-ahli dalam pasukan dapat bekerjasama secara harmoni dan bertindak sebagai sebuah pasukan di bawah konsep kerjasama. Hubungan interpersonal akan menjadi lebih normal dan sihat. Perasaan positif dan penghargaan diri akan lebih meningkat setiap individu. Prestasi dan kualiti kerja dan pasukan terus
meningkat. Okey, ini peringkat E3 penyesuaian. Okey, so apabila selesai proses pelantikan dan sebagainya, so peringkat yang ketiga penyesuaian ni, so hubungan yang baik tu dah ada wujud. So kat sini dia orang akan mulalah merangka apa yang harus dilakukan. So contoh tengok gambar ni macam ketua ni. Okey, ketua ni memainkan peranan, dia terangkan. Okey, so apa strategi yang kita buat, contohnya kita masuk pertandingan ikatan contoh dia. Okey, so mungkin dia akan agihkan kumpulan-kumpulan dan sebagainya. Kita agihkan, contoh kita ada 5 jenis ikatan. Okey, so kita tubuhkan 5 pasukan. So setiap pasukan dia akan mempelajari satu ikatan. Contohnya last kali, kemudian dia rotate. Okey, so dia akan menyesuaikan kat sini dan segala aktiviti ataupun strategi akan terbentuk pada proses yang ketiga ini. Okey, kemudian yang keempat ialah proses pelaksanaan ataupun performing. Okey, semua ahli pasukan akan bertindak sebagai satu unit dengan ahli pasukan akan menyokong antara satu sama lain. Setiap ahli pasukan komite antara satu sama lain dan menjalankan tugas masing-masing agar matlamat pasukan tercapai. So kita tadi dah rancang pada peringkat ketiga. Okey, contoh tadi tentang ikatan. So kita bentuk kepada 5 pasukan. Ini contoh-contoh. Pasukan pertama mempelajari ikatan yang pertama. Tim yang kedua mempelajari ikatan yang kedua dan seterusnya. Okey, so kita jalankan apa yang telah dirancangkan. Okey, kemudian yang kelima iaitu penangguhan ataupun adjourning. Pembentukan satu pasukan mempunyai matlamat dan perlu dilaksanakan. Okey, kebiasaannya pasukan-pasukan yang dibentuk ni dia ada tempoh dia. Dia ada matlamat. Okey, contoh macam pertandingan ikatan, so dia ada matlamat dia, selesai pertandingan habis. Okey, so bila semua tugas telah disempurnakan oleh semua ahli pasukan, bermakna matlamat penubuhan pasukan tercapai. Bila dah habis dah pertandingan tu, so matlamat penubuhan dia tercapai. Okey, so penubuhan pasukan yang bersifat sementara akan dibubarkan apabila matlamat telah dicapaikan. Okey, dia kata pasukan yang bersifat sementara. Okey, biasanya pasukan yang bersifat sementara ni lebih kepada pasukan tidak formal. Okey, kalau kata video yang sebelum ni kita dah jumpa pasukan terdiri pada dua, iaitu formal dan tidak formal. Okey, formal dilantik oleh pihak syarikat ataupun organisasinya, tapi tidak formal dilantik oleh pekerja-pekerja sendiri. Okey, tapi biasanya pasukan formal ni dia punya tempoh dia panjang sikit. Okey, yang bersifat sementara kebiasaannya ialah pasukan tidak formal. Okey, dah capai dia punya matlamat, so terbubar. Okey, so bagi pasukan yang bersifat jangka panjang akan terus memainkan peranan dia lah. Dia akan teruskan dia punya agenda-agenda dia. Okey, tapi yang bersifat sementara ni, so dia akan terbubar. Dan bila ada pertandingan, dia orang nak set up pada tim, so dia akan mulakan balik daripada proses yang pertama. Okey, so ingat dia ada 5 proses. So pastikan ikut urutan yang betul. Okey, so ingat lagi apa 5 proses tu? Okey, so pembentukan, forming, kemudian peributan, storming, penyesuaian, norming, pelaksanaan, performing, dan last sekali ialah penangguhan, adjourning. Okey, so itu proses pembentukan pasukan. Okey, so sekarang kita tengok, pernah tak STPM keluar soalan daripada tajuk ni? Ada ke tak ada? Okey, dia pernah keluar yang pertama pada tahun 2013. Soalannya, jelaskan proses pembentukan pasukan. 20 markah. Okey, kalau tengok markah 20 markah biasanya dia keluar dalam soalan pilihan. Okey, soalan 12 atau 13, calon kena pilih satu sahaja. So, jelaskan soalan dia, jelaskan kata tugas dia, apa nak kita jelaskan proses pembentukan pasukan. Proses pembentukan pasukan tadi kita lihat dia ada 5. So 20 markah. 5 kali 4 bersamaan dengan 20 markah. Okey, so satu proses 4 markah. Macam mana dapat 4 markah? So letaklah fakta nama proses 1. Okey, kemudian letak huraian, letak 2 huraian plus 1 contoh. Okey, contoh tu berkaitlah sampailah yang terakhir sekali. Okey, so ini antara cadangan-cadangan lah. Okey, ini dia banyak. So membadai kita letak 3 je. Okey, nama dan sebagainya. Okey, berkaitan dengan nama ni. Okey, kita nak tulis bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okey, sebab dalam kata ikut format ataupun fakta kursus ni dia ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, so sekiranya calon tidak ingat bahasa Inggeris, okey, memadai kita letak bahasa Melayu sahaja.
Okey, kalau ingat dua-dua tak ada masalah lah. Okay, sebab risiko juga sebab perkataan bahasa Inggeris ni kalau tersilap sikit huruf lain maksudnya. Okey, so kalau kita tak ingat ni, so hafal bahasa Melayu punya. Okey, so ini antara jawapan-jawapan dia. So membadak ini macam cakap tadi, satu fakta, dua huraian, satu contoh. Ini cadangan, kita bagi banyak lah. Ikut dia ada kan. Okey, itu soalan yang pertama, STPM 2013. Okey, dia keluar lagi tak? Okey, dia keluar semula pada tahun 2019. Okey, so soalan dia, huraikan 3 proses pertama dalam pembentukan pasukan dalam sesebuah organisasi. 6 markah. So 6 markah ni biasanya soalan struktur bahagian A. So dia sungguh huraikan 3 proses pertama. So kita kena terangkan 3 proses yang pertama sahaja. So satu proses bersamaan dengan 2 markah. So kita nyatakan nama proses 1 markah, kita bagi huraian. Okey, dari segi definisi contohnya, so kita akan dapat tambahan 1 markah. So darab dengan 2, so kita akan complete 6 markah. Okey. So ini antara cadangan jawapannya. Okey, sama juga. So kita ambil 3 sahaja. Okey, so itu sahaja video yang berkaitan dengan proses pembentukan pasukan. So diharapkan pelajar-pelajar dapat mengingat proses pembentukan pasukan ini. Okey, dan satu lagi tip ataupun pesanan, bila soalan proses ikut urutan. Okey, kalau terlupa, contohnya soalan proses yang pertama awak ingat, 2 awak ingat, 3 awak lupa, 4 awak lupa, 5 awak ingat. So yang lupa 3, 4 tu awak tulis nombor sahaja, biarkan kosong, teruskan jawapan yang kelima. Jangan naikkan 5 jadi nombor 3. Okey, so dia akan salah. Okey, so tulis yang mana awak ingat. Okey, so itu sahaja. So kita akan jumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya dalam video akan datang. Terima kasih. Bye-bye.